Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada haji dan hajah sekalian kerana menjadikan saya ni seorang penunjuk arah ataupun dalam kata lain mutawif. Mutawif sebagai penunjuk arah kita dalam ziarah kali ini. So ziarah pertama kita adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dia terletak di Madinah. Antara kelebihan Madinah adalah Nabi Muhammad telah mendoakan kerahmatan kepadanya dan menjadikan dia tanah haram 2 kali ganda daripada tanah Mekah. Ada riwayat lain mengatakan Nabi telah mendoakan dia tanah haram dan beri keberkatan kepada dia selain daripada masjid lain kecuali Masjidil Haram. Okey, selain itu juga dalam Masjid Nabawi ini terdapat makam Nabi dan Raudhah. Itu kita akan ceritakan pada ziarah kita yang seterusnya. Okey, insya-Allah. Okey, selamat datang kepada haji dan hajah sekalian. Sekarang kita telah sampai ke Raudhah. Ziarah kita yang seterusnya iaitu ziarah dalam. Okey, sekarang ni saya nak menceritakan sebuah kelebihan, asal usul dan beberapa cerita-cerita teladan tentang Raudhah ini. Asal usul Raudhah ni adalah masjid Nabi, yang berada di dalamnya adalah Raudhah, iaitu dari mimbar Nabi ke makamnya, iaitu ialah Raudhah. Dan antara kelebihan dalam Raudhah ni adalah mendapat 1000 ganjaran pahala bila beribadah di dalamnya. Samalah seperti di dalam kawasan Madinah ni. Bila kita beribadah dalam dia, kita akan dapat 1000 ganjaran pahala. Okey, selain itu juga mimbar Nabi ni ada sejarah dia. Antara cerita yang terdapat pada mimbar Nabi ni ialah Nabi pernah mengaminkan 3 kali ketika wahyu diturunkan oleh Jibril. Okey, yang pertama, Jibril mendoakan kepada orang yang ada ibu bapa dia tapi dia tidak berbakti kepada dia, dan Nabi pun mengaminkan. Dan yang kedua, Jibril mendoakan bahawa sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan tetapi dia tidak beramal kepada dia, Nabi pun mengaminkannya. Dan yang ketiga, sesiapa yang mendengar nama Nabi Muhammad tetapi dia tidak menyambutnya, maka celakalah baginya. Nabi pun telah mengaminkan 3 doa itu. Dan itulah antara cerita yang ada pada mimbar Nabi ni. Dan Raudhah ni mempunyai 1 tiang, tapi kat situ ada pelbagai tiang. Di antara 1 tiang yang diberi nama tiang Aisyah. Di situ tiang itu mempunyai 1 kelebihan yang kalau kamu tahu di situ ada 1 kelebihan dia, mafhum hadis tersebut mengatakan kamu akan mencabut undi untuk beribadah di situ. Okey, insya-Allah lepas ni kita akan sambung kita punya ziarah kepada ziarah yang seterusnya, iaitu makam. Okey, selamat datang kepada haji dan hajah sekalian. Sekarang ni kita telah sampai ke ziarah yang seterusnya, iaitu makam. Sekarang ni kita berada di makam. So kita nampak ada 3 pagar. So yang pertama ialah pagar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat apa? Terdapat makam Rasulullah. Dan yang seterusnya makam Abu Bakar, dan yang seterusnya ialah makam Umar. So haji dan hajah, di sini terdapat 1 hadis yang mengatakan mafhumnya, iaitu sesiapa yang menziarahiku, iaitu Nabi Muhammad, ketika aku telah wafat, seumpama dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Haji dan hajah sekalian perlu tahu, kita datang dalam tempat orang, rumah orang, bahawa kita kena jaga kita punya adab. Dan kita ni antara orang Melayu yang terkenal dengan lembah lembutnya, adabnya. Dan Islam telah mengajar kita bahawa akhlak kita sepatutnya kita berbuat baik kepada orang, dan tidak berbuat sedemikian. Dan kita perlu tahu bahawa makam Nabi ni ialah
merupakan rumah Nabi, iaitu bilik Nabi bersama dengan Aisyah. So kita bila masuk dalam kawasan makam Nabi ni, kita perlu jaga adab kita. Antaranya kita perlu memberi salam kepada tiga-tiga makam tersebut. Yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu beri salam, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dan yang seterusnya kita beri salam pada Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya As-Siddiq. Dan yang seterusnya kita beri salam kepada Umar Al-Khattab, iaitu Assalamualaikum ya Al-Faruq, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin, Assalamualaikum ya Umar. InsyaAllah saya mengharapkan semua dapat menjaga adab dan menjaga tingkah laku, dan pergi dalam keadaan kita mengharapkan Nabi kita dapat menambahi sayang dan cinta kita kepada Nabi. InsyaAllah lepas daripada ziarah ni kita akan teruskan kepada Sekarang haji dan hajah sekalian, kita telah sampai pada checkpoint seterusnya, iaitu perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni ialah antara perkuburan yang Nabi mengatakan dalam hadis bahawa antara sebuah perkuburan yang akan dibangkitkan dahulu bersamaku masuk ke dalam syurga. Dan kita bahawasanya perlu mengingati bahawa diri kita ni adalah asalnya dari tanah dan kembali kepada tanah. Sedangkan Nabi yang mulia yang mendapat gelaran Habibullah, Rasulullah tu pun masih pergi ke tanah. Sedangkan diri kita ni yang penuh hina, dosa penuh, sentiasa melakukan dosa, sentiasa melakukan maksiat. Sedangkan kita ni merasakan diri kita ni lebih hebat dengan keadaan kita pangkat yang tinggi, harta yang banyak. Tak sedar ke bahawa kita ni begitu hina, duduk tempat yang hina ni, iaitu dunia ni. Tak terasa ke kita ni begitu buruknya akhlak kita ni telah membuat zalim pada orang, pada makhluk-makhluk Allah yang lain, telah berzalim kepada diri sendiri. Tak sedar ke kita bahawa dunia ni sementara, akhirat selamanya. Dan di sini saya ingin berpesan kepada haji dan hajah semua, maka perbaikilah kita punya hati untuk kita berniat di sini hanya untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk seronok-seronok, bukan untuk melancong di hati kita ni. Dan dalam satu hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya tusibuka aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mafhum hadis mengatakan bahawa kalau kita niat satu amal tu untuk Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapat Allah dan Rasulnya. Kalau kita buat satu amal tu, kita buat untuk dunia dan isi-isinya, maka itu yang kita dapat. Tak ke sia-sia 11,000 kita keluarkan hanya untuk dunia. Cuba bayangkan kalau kita keluarkan 11,000 kita tu untuk akhirat, macam haji dan hajah buat sekarang ni. Berapa banyak kita dapat buat saham? Saham apa? Saham akhirat kita. 11,000 yang kita keluar tu, dia berpecah, beranak-ranak menjadi pahala kita di sana nanti. Mungkin kat sini tak nampak, tapi di sana nanti nampak. Dan ada hadis Nabi mengatakan bahawa sesiapa yang bersusah payah di tanahku ini, iaitu Madinah, maka aku akan memberi syafaat kepada dia. Lebih kuranglah begitu dia punya mafhum kan. InsyaAllah ya, kita dapat mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Okey, seterusnya kita akan teruskan kita punya ziarah seterusnya, iaitu ziarah luar. InsyaAllah saya mengharapkan haji dan hajah semua
dapat terus bersabar kerana perjalanan kita ni agak jauh lagi tanpa ada kenderaan. Bahawasanya kita keadaan ini berlaku untuk kita merasakan bahawa bagaimana penatnya Nabi tu berjalan kaki berdakwah. InsyaAllah ya, semua masih boleh bersabar lagi ya. Dan saya harap haji dan hajah semua dapat memberi kerjasama kepada saya. InsyaAllah, mari kita teruskan perjalanan kita dengan banyakkan mengingati Allah dan berselawat, InsyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini haji dan hajah sekalian, kita akan buat beberapa ziarah di Madinah. Ini merupakan ziarah luar. Okey, kan hari sebelum ni kan kita telah melakukan ziarah dalam. So hari ini kita akan melakukan ziarah luar dengan menaiki bas. Kalau nak jalan kaki pun boleh kan, tapi jauh lah perjalanan, penat. Haji dan hajah pun dah, orang kata, lebih sopan bahasa, dah kena junjung usia, telah warga emas, itu kurang pula sopannya. Orang kata kurang kuat lah daripada muda dulu. So kita akan mulakan kita punya ziarah dengan perbanyakkan selawat kita, dan kita akan mulakan dengan bacaan doa. Semoga perjalanan kita ni berjalan dengan lancar dan tanpa ada sebarang ujian dan rintangan yang kita akan lalui. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan satu lagi pesanan buat haji dan hajah sekalian, supaya menjaga wuduk. Sebab nanti kita dekat Masjid Quba, kita akan mendapat satu fadilat bila kita menjaga wuduk kita. Antara fadilatnya ialah apabila kita berwuduk daripada tempat kediaman kita sekarang ni, kita berada sekarang ni, tempat kediaman kita, hingga ke Masjid Quba dan bersolat di situ, kita akan mendapat pahala. Pahala apa? Kita akan mendapat pahala menunaikan umrah. So jangan rugi-rugikan. Kalau tak ambil wuduk sekarang, pergi ambil sekarang. Kalau dah batal terkentut, pergi ambil balik. Yang mana tak boleh wuduk tu, pergi tayamum, tak adalah. Yang mana mungkin semua okey kan, tak ada luka, tak ada apa kan. Okey, maka kita teruskan kita punya ziarah. Untuk kita ziarah pertama ialah ziarah ke Quba. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di mana? Di Quba. Masjid Quba. Masjid Quba ni adalah masjid yang didirikan atas dasar takwa dan iman umat Islam ataupun kaum-kaum Islam ketika dahulu. Bahawasanya mereka ni telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah atas dasar penindasan mereka, disebabkan mereka di pulau, ditindas. Sebab tu mereka berpindah ke Madinah. So kalau diorang tak pindah ke Madinah, diorang punya dakwah mereka dekat Masjidil Haram ni telah di pulau, ditindas, tak disokong lah orang kata. So diorang pergi sini dan diorang bina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba, yang didirikan atas dasar takwa. Di situ semua umat Islam buat kerja, angkat batu, angkat pasir. So mereka tak duduk diam keadaan itu. Antara yang paling teruk atau paling bersemangat ketika itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia pun tetap mengangkat batu, mengangkat pasir untuk dirikan Masjid Quba ni. Dia tak duduk diam pun, walaupun dia adalah khalifah ketika itu ataupun ketua kepada umat Islam ketika itu. Dia tak duduk diam. So kita ni yang menganggapkan diri kita ni penuh dengan pangkat, penuh dengan harta dan segala-galanya ni, tetap bersombong. Cuba kita tengok teladan kita, antaranya ialah idola-idola kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia tetap berasa susah, dia tetap berasa penat untuk merasakan begitu susah payahnya Islam ni didirikan. Bukannya hanya duduk diam dan menyuruh orang-orang bawahan, kau buat ni, kau buat ni, kau buat ni, kau ni. Tidak, itu bukan antara akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So daripada Masjid Quba ni kita dapat mengambil teladan dan fadilat daripada cerita dia dan sejarahnya. So saya mohon yang mana dah ambil wuduk dan jaga wuduk, berterima kasih dan sangat bersyukur kerana telah mendapat pahala umrah.
antara hadis yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesiapa yang bersuci ataupun mengambil wuduk daripada tempat tinggalnya hingga ke Masjid Quba akan mendapat pahala umrah, apabila dia solat di situ. Susah kan kita nak dapatkan pahala umrah, sedangkan umrah mabrur pun susah kita nak dapat, belum tentu lagi. Ini kita buat fadilah itu dengan semudah-mudah itu kita telah dapat pahala membuat sekali umrah. Terima kasih kepada haji dan hajah semua kerana dapat memberi kerjasama dan toleransi kepada saya atas kita punya ziarah kali ini. So kita teruskan ziarah kita dengan Pasar Tamar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita hari ini kerana haji dan hajah dapat tetap bersabar dan dapat bertoleransi kepada saya untuk kita meneruskan ziarah kita yang kedua. Apa ziarah kita yang kedua tadi saya cakap kat haji dan hajah? Ingat tak? Mesti haji dan hajah tak ingat kan? Mungkin penat sangat kan duduk dalam bas tadi. So saya beritahu lah ya. Ziarah yang kita kedua ialah ziarah ke ladang kurma. Kat ladang kurma ni, antara kelebihan yang kita perlu ambil dan kita teladani ialah dia punya kurma dia tu. Kat sini ada banyak kurma, lebih daripada 10. Tapi saya tak ingat berapa lah lebih spesifiknya. Tapi antara yang orang cari-cari ataupun orang ini ialah tamak ajwa dia tu. Ada satu riwayat yang mengatakan siapa yang memakan tamak ajwa sebanyak 7 biji pada paginya, dia tidak akan kena sihir dan penyakit sehingga ke sihir dan racun sehingga ke petangnya. Lebih kurang macam itulah dia punya kelebihan dia. Dan kita bahawasanya perlu mengetahui ataupun meneladani makanan-makanan sunnah yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua. Antaranya kurma lah. Tapi semua sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW ni ialah merupakan banyak kebaikan kepada kita dari segi jasmani, rohani kita, supaya Nabi mengajarkan kita makan makanan manis, berpada-pada pada makan dan makan pada kadar yang mencukupi, supaya kita ni dapat beribadah dengan baik, dapat beribadah dengan cemerlang, dapat macam-macam kita dapat kesihatan, supaya kita ni kurang daripada malas, banyak tidur. So inilah antara kelebihan yang Nabi ajarkan kepada kita, supaya kita jaga kita punya pemakanan, banyak makan makanan yang berkhasiat. So pada yang ada penyakit tu, kita ubah kita punya kehidupan dengan mengambil banyak makanan-makanan sunnah. Kerana dalam Islam mengajarkan siapa yang mengikut sunnah akan mendapat kebaikannya. Dan dalam sains juga ada mengatakan siapa yang mengikut sunnah, siapa yang menjaga kesihatan, menjaga pemakanan, dia juga akan mendapat kelebihan daripada sunnah-sunnah tu, iaitu apa? Badan sihat, badan cergas dan macam-macam lagi kita akan dapat bila kita ikut sunnah ni. So insya-Allah lah, moga cerita ataupun sirah kisah-kisah yang saya ceritakan ni dapat haji dan hajah teladani, haji dan hajah ambil pengajaran lah. So insya-Allah kita teruskan kita punya ziarah dengan sejarah yang seterusnya. Ingat ya haji dan hajah, saya akan tanya lagi ziarah apa seterusnya, jangan lupa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita telah sampai pada tempat ziarah yang seterusnya. Haji dan hajah ingat tak apa tempat ziarah yang seterusnya? Apa dia haji? Masjid 7. Mantap lah haji ni. Sekarang ni kita telah sampai di Masjid 7. Masjid 7 ni merupakan antara masjid ataupun kubu peperangan Khandaq. Ini adalah tempat di mana Salman Al-Farisi telah mencadangkan kepada Nabi bahawa telah untuk membuat kubu daripada parit. Suruh korek parit dalam-dalam, dan merupakan kubu ketika itu. So antara kisah yang lain, ketika itu Nu'man telah menyatakan bahawa dia telah masuk Islam kepada Nabi, dan Nabi menyuruh dia untuk mengucar kacirkan semua umat-umat, semua musuh-musuh, dan
selepas daripada itu Allah telah datangkan bantuan daripadanya untuk mengalahkan orang-orang musyrik dengan tiupan angin yang kuat. Selepas itu mereka semua pun mengundurkan diri mereka. Dan haji dan hajah semua perlu tahu bahawa Masjid Tujuh ni merupakan kubu-kubu. Dan kenapa sekarang dinamakan masjid? Sebab ketika zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dia telah mendirikan masjid supaya dapat memperingati semua jasa-jasa yang telah dilakukan oleh khalifah-khalifah ataupun sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Ini antara jasa yang telah dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz, khalifah ketika itu, ketika era dia lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita telah tiba di mana Haji dan Hajah? Sekarang ni kita telah tiba di Masjid Qiblatain. Dulu Masjid Qiblatain ni bukanlah merupakan tapak masjid, tapi tempat persinggahan Nabi bersolat zuhur ketika itu. Peristiwa sebelum Nabi bersolat zuhur, Nabi pernah meminta doa kepada Allah Nabi meminta doa supaya ditukarkan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Sebab sebelum itu umat Islam menjadikan Masjidil Aqsa ini sebagai kiblat mereka, di atas akibat ataupun disebabkan orang Yahudi ni macam perli Nabi, mengatakan bahawa kamu tentang kami, tapi kamu tetap berkiblatkan kiblat kami. Tapi ketika itu Nabi pun terasa dengan Nabi berdoa kepada Allah. Dan satu ketika Nabi singgah di situ bersolat zuhur, ketika itu waktu Nabi sedang rukuk, datang turunlah wahyu yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan berpalinglah kamu kepada Masjidil Haram. Ketika itu Nabi sedang solat zuhur, rakaat yang kedua. Ketika itu rukuk, turunlah wahyu tersebut, dan Nabi pun terus berpaling ke arah Masjidil Haram. Daripada Nabi berpaling ke Masjidil Aqsa, Nabi bertukar arah ke Masjidil Haram. Ketika itu, dan Nabi lepas Nabi berpaling tu, sahabat-sahabat yang menjadi makmumnya membuka jalan, dan Nabi terus ke depan, dan semua makmum-makmum daripada kalangan sahabat tu berpaling juga mengikut Nabi ke Masjidil Haram. Okey, seterusnya kita akan teruskan kita punya ziarah ni ke mana? Haji dan Hajah. Kita punya ziarah yang terakhir, iaitu Bukit Uhud. Okey, Bukit Uhud ni adalah merupakan tempat bersejarah yang mempunyai sejarahnya. Ada beberapa sejarah. Antara sejarahnya ialah terjadinya peperangan Uhud di situ. Dan di situ juga ketika Nabi dan 3 orang sahabat duduk di atasnya, gunung Uhud tersebut bergegar. Dan selepas Nabi mengatakan, duduk diam kamu wahai Jabal Uhud, kerana di atas kamu ini mempunyai As-Siddiq dan 2 orang syahid. Selepas daripada itu, gunung Uhud itu duduk diam, tak bergegar. Dan ada satu kisah lain yang mengatakan bahawa ketika Nabi pulang daripada peperangan Khaybar, dengan mengatakan hadza jabalun yuhibbuhu wa yuhibbuna. Itu Haji dan Hajah sekalian. Dan antara kisah lain yang mengatakan bahawa Jabal Uhud ini terjadinya perang Uhud. Bagaimana perang Uhud terjadi? Perang Uhud ini terjadi akibat daripada tidak kepuasan hatinya orang-orang musyrik kerana kalah ketika perang Badar. Mereka minta repeat. Dia macam orang main futsal tu kalah, dia minta repeat. Gitu lah. Aku tak puas hati, aku nak repeat balik, orang musyrik kata. Okey, tak apa, jom. So di situ
ada sahabat yang mengatakan supaya kita tetap bertahan di Madinah. Tapi ada juga yang mengatakan supaya kita bergerak daripada Madinah supaya demi keselamatan wanita dan kanak-kanak di situ. So Nabi pun terus mengambil dia punya baju besi sebanyak 2 lapis dan terus pergi tanpa bercakap apa-apa. Mereka pun bergerak dan menetapkan bahawa Abdullah bin Jubair sebagai ketua pemanah, dan kucu-kucunya seramai 50 orang termasuk Abdullah bin Jubair. Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka supaya tetaplah kamu di bukit rumah. Jangan kamu berundur walaupun apa yang terjadi kepada kami. Walaupun kami ni dimakan oleh burung, mati sehingga dimakan oleh burung. Nabi dah cakap dah, jangan buat apa-apa, jangan turun daripada bukit rumah ni. Dan ketika itu terjadilah peperangan. Tembak sana panah, tembak sini panah, main lawan pedang, apa semua. Tetap terus. Lepas tu tiba-tiba terjadilah sedikit pembunuhan yang menampakkan bahawa umat Islam ni ada peluang untuk menang. Ada beberapa kumpulan daripada pemanah ni turun seramai 10 orang untuk mengutip diorang punya harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Tapi diorang terlupa, tadi Nabi dah cakap jangan turun walaupun kami ni dimakan oleh burung. Diorang lupa. Diorang pun bergegas turun di situ bahawa Khalid Al-Walid dan kucu-kucunya yang membawa kuda Haji dan Hajjah. Kalau kenal Khalid dan Al-Walid ni orang Islam, tapi ketika itu perang Uhud, Khalid bin Al-Walid ni belum lagi Islam. Ketika itu dia menjadi tentera kepada pasukan musyrik. So Khalid bin Al-Walid mengambil kesempatan untuk bunuh dorang. So seramai beberapa orang telah dibunuh, dan antaranya pemanah-pemanah tadi yang berada di atas bukit rumah tadi telah dibunuh semua. Dan mereka mengambil kesempatan untuk mengepung umat-umat Islam semua. Selepas pada kejadian itu terjadilah beberapa peristiwa yang menyedihkan kepada Nabi, bahawa Nabi telah berlumuran darah, mengalir-ngalir kerana tetap teguh untuk mendapatkan kemenangan kepada umat Islam ketika itu. Walaupun ada kala Nabi jatuh dalam lubang tetap bangun. Dan ketika itu ada juga yang cuba mengatakan bahawa Nabi ni telah mati, tapi Nabi tetap berkuat semangat untuk terus meneruskan peperangan ini. Dan ketika itu juga Nabi ada berdoa bahawa mengatakan, jikalau kami kalah dalam peperangan ini, takkan ada siapa yang menyembahmu ya Allah. Itu doa Nabi ketika itu. Dan dengan izin Allah, Allah memenangkan mereka ketika itu. InsyaAllah, moga cerita teladan sebentar yang saya sampaikan tadi dapat memberi pengajaran kepada haji dan hajah. Dan saya memohon kepada haji dan hajah, tetapkanlah pendirian dan ambillah pengajaran daripada segala ziarah-ziarah kita sebentar tadi. Moga ibadah haji dan ibadah umrah yang haji dan hajah lakukan hari sebelum ini dapat memberi kesan kepada hati haji dan hajah menjadi lebih bersih dan lebih mendapat kenikmatan ibadah itu. InsyaAllah, saya harap dan saya berkeinginan untuk berjumpa dengan haji dan hajah pada hari yang akan datang, InsyaAllah. Dan InsyaAllah, moga pertemuan dan perpisahan kita ini dapat memberi kelebihan pengajaran kepada kita semua, InsyaAllah. Sekian, terima kasih.